mengelakkan daripada eksploitasi harga, ekspor haram dan kehilangan sumber nadi bumi ini, sekaligus menjamin pulangan segera dan keuntungan maksimum kepada negara kita. Saya juga ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berdasarkan kenyataan pada 12 September yang lalu bahawa nadi bumi negara adalah dilarang dieksport keluar negara. Kita juga sedia maklum bahawa satu-satunya kilang yang memproses nadi bumi yang terbesar di Malaysia adalah Lynas. Saya ingin bertanya, apakah strategi kerajaan untuk kita memanfaatkan sepenuhnya Lynas ini? Ataupun kita akan membangunkan lagi lebih banyak kilang-kilang seperti Lynas? Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, saya minta penjelasan sikit. Berkenaan dengan, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dia bagi laluan, bukan saya. Tapi dah bagi laluan tu boleh. Bagi terus. Tanya speaker. Cadangan Yang Berhormat Datuk Hisham berkenaan dengan menubuhkan satu jawatan kuasa berkaitan dengan nadi bumi, dan dibagi contoh jawatan kuasa hasil minyak. Di peringkat negeri sebenarnya, kalau boleh kita nak minta Datuk Hisham tarik balik kenyataan tersebut. Pasalnya, kalau kita lihat hasil minyak Terengganu, apabila dikawal selia oleh kerajaan pusat, maka Datuk Yang di-Pertua, hari ini dia tak bagi. Kerana apa? Kerana kelainan pemerintahan. Susah nak bagi. Tak kiralah nama royalti minyak ke. Sama juga dengan nadi bumi tadi. Jadi saya nak cadang supaya tarik balik cadangan tersebut. Boleh? Yang Datuk Yang di-Pertua, saya tidak akan menarik balik cadangan ini sebab saya rasa dia tak faham apa yang saya maksudkan itu. Pertama sekali, saya nak jelaskan bahawa agensi atau JLC atau badan ini ditubuhkan untuk mengawal harga. Kalau state nak korek, state boleh korek, tapi dia kena jual kat kita. Dia kena paksa jual kat kita. Sebab apa? Kalau tidak, harganya berlainan setiap state, hasilnya berlainan, state ni kena tipu je. Kalau kita, di negara kita, kita tak kontrol harga nadi bumi ni, masalah dia, kita tak tahu. Kalau kita benarkan ekspor, masih lagi keluar negara dan sebagainya, kita kata sign dengan GLC di Terengganu, sign dengan lain-lain contohnya kan. Kita kerja state dapat 40%, dia dapat 40%, macam mana kita tentukan 60% bahagian kita? Sedangkan kali ini saya tak bagi laluan, saya nak jelaskan dulu. Saya lagi. Sebab mengelirukan dewan ni. Dia mengelirukan dewan. Tadi dia kata bersamaan dengan royalti minyak. Itu contoh yang dibuat, atas yang dibuat, bukannya itu. Contoh macam mana kita kontrol harga dengan royalti minyak tu. Contoh lah. Itu contoh. Kalau contoh tak apa. Kalau bersamaan dengan royalti minyak. Bukan bersamaan, saya kata contohnya. Okey. Contohnya, sebab yang penting kita perlu kontrol harga. Kalau tidak, hasil-hasil negara kita tak boleh tentukan berapa jumlah sebenar. Kita bercakap lah trilion, bilion dan sebagainya, angka je kita mulai. Kalau kita tak katakanlah kita tak buat JLC ni, sampai bila kita nak korek? Kita gaduh dengan state, sampai tahun bila pun kita tak tahu bila kita nak korek. Kalau kita tubuhkan JLC dan juga benda-benda badan-badan ini dengan segera, benda ini boleh dilaksanakan, Datuk Yang di-Pertua. Yalah, memang dua pandangan berbeza. Ya. Jadi Datuk Yang di-Pertua. Saya tertarik untuk membincangkan projek perumahan rakyat di mana dalam rancangan Malaysia ke-12 sasarannya adalah membina sebanyak 500,000 unit rumah dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Sehingga akhir tahun 2022 sebanyak 108,373 unit rumah telah dibina. Pembinaan ini sebenarnya sangat bertepatan dalam menangani isu pemilikan perumahan yang semakin meruncing dalam kalangan rakyat, terutamanya golongan B40 di Kuala Lumpur. Pada ketika ini,
pembinaan rumah seluas 850 kaki persegi yang memuatkan 3 bilik tidur dan 2 bilik air dijual pada harga RM300,000. Masalah yang wujud di Kuala Lumpur sekarang ialah DBKL atau Dewan Menara Kuala Lumpur tidak mempunyai tanah yang mencukupi untuk membangunkan rumah ini pada masa akan datang. Oleh itu, saya ingin mencadangkan agar tanah-tanah milik kementerian-kementerian yang lain yang berada di dalam kawasan Kuala Lumpur ini diserahkan kepada Dewan Menara Kuala Lumpur atau DBKL dengan harga yang nominal untuk tujuan pembangunan rumah-rumah mampu milik ataupun rumah madani untuk golongan B40 ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Wilayah Persekutuan kerana telah selesai melantik Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Putrajaya yang berfungsi sebagai sebuah majlis untuk program-program pembangunan modal insan dan kemasyarakatan. Di bawah MPP Zon Putrajaya terdapat pecahan 6 MPP Sub-Zon yang bertanggungjawab mengawasi presin-presin yang berada dalam Putrajaya. Bagi MPP Sub-Zon 1 mempunyai jumlah presin yang banyak yang perlu dijaga, iaitu presin 5, 6, 16, 17 dan 18. Serupa juga MPP Sub-Zon 5 yang mempunyai jumlah presin yang banyak, iaitu 14, 15 dan 12. Manakala MPP Sub-Zon 4 mengawasi keseluruhan presin 11 yang mempunyai kawasan yang amat besar. Memandangkan masalah penjagaan sub-zon yang terlalu besar, saya ingin mencadangkan pihak kerajaan untuk menambah 2 lagi sub-zon bagi kawasan Putrajaya. Keduanya, masalah keuangan yang dihadapi oleh MPP adalah serius kerana dengan jumlah bajet yang sama bagi setiap sub-zon, tetapi keluasan saiz kawasan yang dijaga adalah berlainan. Oleh itu, saya mencadangkan agar kerajaan dapat menambah peruntukan kewangan bagi MPP Putrajaya supaya ia dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti komuniti rakyat dengan lebih berkesan. Datuk Yang di-Pertua. Ini Datuk Razali punya bidang. Pasca pandemik COVID-19 telah kembali membuka pintu sempadannya kepada para pelancong asing. Dilaporkan kehadiran pelancong ke Malaysia pada suku kedua pada tahun 2023 adalah seramai 9.2 juta orang dan dijangka sehingga hujung tahun ini adalah seramai 18 juta. Untuk mencapai sasaran tersebut, saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. 1. Adakah kementerian mempunyai perancangan untuk membuka semula pejabat Tourism Malaysia yang telah ditutup di New York, Milan, Perth dan Stockholm? Yang kedua, bilakah kerajaan hendak melantik semula agensi pengiklanan untuk melaksanakan aktiviti dan promosi pengiklanan pelancongan Malaysia secara menyeluruh? Kelewatan pelantikan ini telah mengakibatkan ketiadaan iklan, promosi dan publiciti negara di luar negara pada ketika ini. Ketiga, bilakah kementerian akan mengadakan rundingan dengan Malaysia Airlines, MAS dan syarikat penerbangan asing untuk mengadakan penerbangan terus ke Malaysia, terutamanya dari negara-negara pasaran Eropah? Keempat, bilakah pihak kerajaan hendak melantik pengerusi dan ahli lembaga Tourism Malaysia yang masih lagi tertunda sehingga hari ini? Ini akan menjejaskan operasi Tourism Malaysia sebenarnya. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengumumkan peruntukan sebanyak 40 juta
untuk sukan komuniti dalam ucapan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat. Saya amat yakin peruntukan ini akan membawa manfaat besar kepada Persatuan Sukan Komuniti yang berdaftar bagi menganjurkan acara sukan. Ini adalah kerana kita mampu membentuk semangat perpaduan dan masyarakat yang cergas dan sihat melalui bidang sukan perpaduan. Melalui pemerhatian saya, Liga Sukan Unity yang bakal dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan adalah futsal, badminton, bola keranjang dan bola jaring. Saya ingin bertanya, adakah Kementerian Perpaduan mempunyai rancangan untuk memperluaskan bidang sukan yang lain seperti sepak takraw, hoki, bola tampar, rugby dan sebagainya? Ini kerana mereka juga mempunyai pemain dan peminat yang tersendiri. Ia secara tidak langsung akan dapat mengukil bakat baru dalam acara sukan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, akhir kata, marilah kita bersama-sama berusaha menuju masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Saya berharap setiap daripada kita dapat meneruskan tekad dan semangat padu dalam mengekalkan prestasi kerja yang produktif dan progresif. Semoga apa yang dilakukan akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Saya mohon untuk menyokong.